Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firdaus Arsyidis dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 9 April. Kerjasama serta perpaduan kukuh antara masyarakat dan pemimpin perlu dikekalkan dengan diteruskan bagi memastikan pembangunan kemajuan dapat diteruskan mengikut hala tuju yang dirancang. Menurut Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, dengan adanya hubungan baik, pembangunan infrastruktur, telekomunikasi, pendidikan dan kemudahan asas lain akan dapat dilaksanakan dengan baik dan jayanya. Datuk Amar Awang Tengah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari menjelaskan selaras dengan hala tuju yang dirancang kerajaan negeri, beliau yakin ekonomi negeri dan masyarakat setempat akan meningkat jika masyarakat berusaha bekerjasama dengan pihak kerajaan. Ujarnya lagi, dengan itu juga masalah kemiskinan akan dapat dibendung dan diatasi. Beliau berucap demikian pada Majlis Pengagihan Aneka Bubur PPWS dan sumbangan untuk asnaf daripada Baitul Mal Lawas di Arena Sukan Daerah Lawas. Dalam program tersebut, kira-kira 1,200 aneka bubur diagihkan. Sementara itu, Kerajaan Sarawak komited menjadikan Kitab Al-Quran sebagai panduan utama bagi menjaga akidah dan syariat Islam selain dijadikan sebagai panduan kehidupan masyarakat Islam di negeri ini. Ke arah itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menjelaskan Majlis Islam Sarawak MIS menerusi Biro Perkhidmatan Pendidikan akan menganjurkan pelbagai program pendidikan di masjid-masjid atau di sekolah. Datuk Amar Awang Tengah juga menambah pihak MIS juga akan memperluaskan jaringan kerjasama dengan ahli akademik, ilmuwan, profesional dan agensi berkaitan bagi mencapai hasrat tersebut. Beliau berkata demikian pada program Bicara Ramadan di Lawas. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Timbalan Menteri Industri, Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Pada program tersebut, perkongsian ilmu berkaitan budaya Iqra, Teras Malaysia Madani dan Malaysia Madani menurut perspektif Islam disampaikan oleh penceramah jemputan. Program Jelajah Ramadan RTM Sarawak hari ini diteruskan di Sibu. Untuk perkembangan semasa, kita langsung dengan rakan di sana, Al-Hadi Samsawi. Hadi, silakan. Terima kasih Firdaus di Kuching. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jelajah Ramadan RTM berlangsung di Sibu hari ini, dan untuk di Sibu, Surau Darul Ukhuwah Kemuyang akan menjadi tuan rumah untuk aktiviti kita hari ini. Dan untuk memperincikan mengenai Jelajah Ramadan di Sibu hari ini, saya bersama dengan penerbit Jelajah Ramadan Sibu, Encik Sunatullah Alauddin Rosli, untuk memperincikan mengenai aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung sepanjang hari ini. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini, Encik. Selamat pagi, terima kasih. Dan Encik, setakat ini bagaimana persediaan untuk program kita hari ini? Ya, persediaan Jelajah Ramadan Sibu FM telah pun kita sediakan ya dengan kolaborasi bersama dengan agensi-agensi dan juga mereka yang turut bersama dengan kita bekerjasama bagi menjayakan Jelajah Ramadan yang diadakan pada hari ini. Dan alhamdulillah persiapannya sejak 3 hari yang lalu kita betul-betul lumus mengadakan persiapan dengan cukup teliti sekali. Jadi saya difahamkan beberapa agensi dan syarikat turut berkolaborasi dengan RTM Sibu untuk menjayakan program ini. Apa antara agensi-agensi yang terlibat dan apa antara aktiviti yang akan dijalankan hari ini? Ya, alhamdulillah kolaborasi kita bersama dengan pihak Baitul Mal Sarawak Cawangan Sibu, juga bersama dengan Liansin Trading, juga Persekutuan Persatuan Wartawan Negeri Sarawak dan juga beberapa agensi yang lain yang turut bersama dengan kita, antaranya surau dan juga masjid yang kita pilih dalam menjayakan Jelajah Ramadan pada kali ini. Dan aktiviti kita pada hari ini antaranya di sebelah pagi ini, selepas ini kita akan berangkat ke Surau Darul Ukhuwah Kemuyang untuk mengadakan gotong royong memasak bubur lambuk, yang mana bubur lambuk ini nanti kita akan agihkan ke 2 lagi lokasi, iaitu di Masjid An-Nur Sibu dan juga Masjid Darul Halim di Tekuk. Dan di samping itu juga antara kolaborasi ini yang mana pihak yang bersama dengan kita akan mengagihkan ya sumbangan bakul makanan kepada golongan yang kurang bernasib baik, golongan asnaf, yang akan kita bawa ke 2 masjid ini juga di samping daripada pihak Baitul Mal. Jadi di sebelah petangnya kita akan bersama di Surau Darul Ukhuwah untuk mengadakan majlis berbuka puasa bersama, dan di situlah kita juga akan mengagihkan sumbangan bakul makanan dan juga keperluan yang lain kepada golongan asnaf ini. Jadi untuk bantuan kepada golongan asnaf ini, berapa ramai yang akan bakal mendapat bantuan bakul makanan hari ini?
Ya, selain daripada bakul makanan, terlebih dahulu saya nak nyatakan bahawa bubur lambuk yang kita akan masak pada hari ini akan dipaket dalam 1,000 bungkusan yang mana kita akan agihkan di dua masjid ini tadi dan juga kepada masyarakat terutamanya di sekitar Kemuyang lah. Dan untuk sumbangan bakul makanan ini sebanyak 100 paket beras dan juga gula daripada pihak Liansin. Di samping itu ada 60 bakul makanan yang akan diagihkan oleh pihak Baitul Mal Sarawak Cawangan Sibu. Oh, terima kasih Encik untuk kerana bersama kami pagi ini. Jadi sekian sahaja lintas langsung kami dari Sibu untuk jelajah Ramadan RTM hari ini. Selepas ini kami akan berangkat ke Kemuyang untuk sama-sama bergotong royong memasak bubur lambuk sebelum diagihkan pada sebelah petang nanti. Jadi sekian sahaja, kita kembali bersama Fidaus di Kuching. Silakan Fidaus. Terima kasih Hadi atas perkembangan dari Sibu itu. Dan seterusnya, aduan dan permasalahan yang dihadapi oleh penduduk dan pengguna jalan raya di kawasan Lebuh Raya Pen Borneo, Sarike akan terus dipantau dan ditangani. Menurut Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Datuk Seri Huang Tiong Si, setiap aduan dan masalah perlu diselesaikan secara rasional dan mengambil kira kepentingan dan keperluan daripada pelbagai pihak. Jelasnya menerusi perancangan yang strategik, ia juga dapat memastikan kelancaran dan keselamatan laluan pengguna jalan raya adalah pada tahap yang memuaskan. Oleh itu, kerjasama antara pihak Jabatan Kerja Raya dan kontraktor haruslah erat bagi memastikan mana-mana jalan di kawasan Lebuh Raya Pen Borneo memenuhi ciri-ciri keselamatan kepada pengguna jalan raya. Beliau berkata demikian kepada pihak pemberita selepas melawat tapak pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo bahagian Sarike. Datuk Huang yang juga ahli Parlimen Sarike turut menasihati pengguna jalan raya agar sentiasa berwaspada dan berhati-hati menggunakan laluan Lebuh Raya Pen Borneo disebabkan ia masih dalam pembinaan. Di samping itu, beliau turut menegaskan pengguna jalan raya untuk mematuhi notis jalan dan tanda arah yang diletakkan di kawasan pembinaan. Bahagian Sibu merekodkan perbelanjaan lebih 7.3 juta ringgit bagi bantuan bulanan kebajikan kepada 5,981 penerima bantuan dari Januari hingga Mac lepas. Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Muhammad Razi Sitam memberitahu bantuan tersebut meliputi bantuan warga emas yang merupakan penerima bantuan tertinggi dengan 2,308 orang melibatkan peruntukan lebih 3.4 juta ringgit. Muhammad Razi memaklumkan ia diikuti dengan penerima bantuan orang kurang upaya OKU tidak berupaya bekerja dengan peruntukan lebih 1.1 juta ringgit kepada 1,091 penerima. Selain itu, katanya kerajaan juga memberi bantuan kepada kanak-kanak di Sibu menerusi bantuan kanak-kanak yang melibatkan seramai 713 orang membabitkan peruntukan lebih RM800,000 dalam tempoh 3 bulan tahun ini. Beliau berkata demikian pada Majlis Sejambak Kasih Hari Raya Aidilfitri 2023 anjuran Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Sibu di Sibu. Mengenai program tersebut, beliau berkata ia bertujuan untuk merapatkan hubungan antara masyarakat dan pihak kerajaan selain keprihatinan kerajaan negeri kepada golongan yang kurang berkemampuan dan kurang bernasib baik. Ia juga katanya bagi meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat setempat mengenai kebajikan golongan itu. Muhammad Razi dalam pada itu menasihati penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaiknya selain berfikiran positif untuk menceburi bidang yang boleh meningkatkan taraf hidup dan tidak bergantung kepada bantuan kerajaan. Seramai 785 orang penerima sumbangan bersempena Hari Raya Aidilfitri di bahagian Sibu yang melibatkan peruntukan berjumlah RM78,500. Penerima sumbangan menerima wang tunai dan hamper. Uji bakat bintang kecil dan sape junior yang julung kali dianjurkan oleh RTM Sarawak bekerjasama dengan Kerajaan Negeri, Persatuan Anak Seni Sape Kuching Pusat dan Majlis Seni Sarawak merupakan program baharunya. Penerbitnya Nadia Fadila Ali berkata penglibatan Persatuan Anak Seni Sape Kuching adalah sebagai penasihat dan pakar rujuk selain memberi beberapa nama juri profesional yang akan dibawa untuk penilaian di peringkat separuh akhir dan akhir. Sementara itu, program terbaru berbentuk realiti ini merupakan usaha RTM untuk mencari pelapis dan pemain sape muda di Sarawak dalam industri kreatif khususnya muzik sape. Program ini sebenarnya untuk kita cari pelapis dan pemain sape muda yang ada di negeri Sarawak, especially
kerana kita mahu mengangkat industri muzik kreatif Sapek yang memang julung-julung kali kita adakan secara broadcast di TV dan berbentuk reality. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam sesi uji bakat Sapek Junior dan Bintang Kecil 2023 di Miri. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Anak Seni Sapek Kuching, Denison Maniam, menyambut baik usaha yang diadakan oleh RTM supaya bakat-bakat anak muda diketengahkan melalui platform yang membolehkan mereka berkembang dan menonjol. Dalam program Sapek Junior ini sebenarnya kita harapkan agar bakat-bakat muda ini dapat ditunjulkan sebab siapa lagi kalau bukan anak-anak muda untuk meneruskan permainan alat muzik Sapek ini. Uji bakat diadakan selama 2 hari di Miri yang berakhir semalam. Pertandingan Sapek Junior peringkat separuh akhir akan diadakan pada 6 Mei depan, manakala peringkat akhir pada 13 Mei. Manakala peserta-peserta uji bakat bintang kecil yang ditemui teruja dengan uji bakat yang diadakan. I love to sing untuk mengeluarkan bakat saya. Happy. Turut hadir meninjau pada sesi uji bakat berkenaan adalah Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh dan Ketua Unit Rancangan RTM Miri, Simon Siti. Langkah beberapa negara besar menolak penggunaan mata wang dolar bagi dagangan minyak di Arab Saudi akan memberi kesan langsung kepada ekonomi negara. Pengerusi Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak di UBS Cawangan Kuching, Rahman Jamaluddin berkata jika itu berlaku, institusi kewangan negara terpaksa bertindak balas. Government will take actions. Take action, definitely, because this is one country like America sneeze. The contingent effect will happen here. Ini susulan langkah China menolak penggunaan mata wang dolar bagi dagangan minyak di Arab Saudi dalam usahanya memperkukuhkan mata wangnya di peringkat global. Dengan usaha itu, beliau yakin inflasi akan terus berada di paras selamat buat masa ini. This is going to be happening fast. We hope that we all in Malaysia ataupun in Sarawak will not have that impact so great. But inflation is still under control. Beliau bercakap kepada pemberita selepas Majlis Sumbangan Aidilfitri di Semeriang Aman Kuching. Dalam majlis itu, seramai 60 orang menerima sumbangan melibatkan golongan asnaf dan anak yatim dari sekitar Kuching. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Ahad 9 April. Untuk itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.